Okey, Assalamualaikum kepada mereka yang telah pun hadir malam ni tuan-tuan. 9.30 malam seperti biasa di page harian Metro. Diary Wartawan kembali bersiaran sekali lagi, dan pada malam tuan-tuan, malam ni hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad. Okey, macam biasalah. Hari Ahad macam biasa, Diary Wartawan kembali bersama dengan korang semua. Dan malam ni tuan-tuan, terima kasih 765 orang baru seminit. So apa kata sebelum kita start dengan segmen kita live yang panjang lebar hari ini, berkongsi tentang pengalaman seorang wartawan dan juga mungkin ada panel hari ini. Hari ini mungkin ada panel. Tapi tuan-tuan, sebelum itu, apa kata korang buat benda simple je, tekan butang share. Thank you kepada mereka yang telah pun menekan butang share. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi menarik ramai orang, ajak ramai-ramai orang. Jom malam ni tuan-tuan. Malam ni kita nak bawa seorang panel yang mungkin dia punya skop penceritaan dia mungkin sedikit berbeza, ataupun dia mungkin ada perkongsian yang lebih menarik daripada saya ni, cikgu COVID konon-kononnya. Okeylah, baik tuan-tuan. So, siapa dia? Dan share. Thank you Cik Angah Yan. Ashraf Muhammad Mat Suid. Selamat malam guys. Have a nice day. Have a nice day to you juga. Okeylah, baik. Siapa lagi ni? Lily Otgechi Siu Obina. Selamat malam. Thank you. Muhammad Nakiuddin Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kembali. Seperti biasa, Assalamualaikum kepada mereka yang telah pun bersama saya malam ni. Waalaikumsalam bagi mereka yang telah pun memberi salam. So tuan-tuan, apa khabar semua? Minggu lepas kita dah sembang panjang lebar pasal pasal kuarantin. Macam mana seksanya, macam mana tensionnya, macam mana air serabut kepala, serabut minda, serabut jiwa terasa macam terkongkong semuanya. Dalam minggu lepas kita dah pun huraikan dengan cukup panjang lebar, cukup detail pasal kuarantin. Tuan-tuan, sampai hari ni, hari ni hari yang berapa PKPP PKPB patah balik, PKP patah balik, PKPB patah balik, PKPP. Ada negeri kena buat, daerah tu kena buat PKPB, ada daerah patah balik jadi PKPP. Selangor KL maintain PKPB sampai 20 Disember. Ada pula negeri yang bebas daripada PKPB jadi PKPP, pening kepala, PPPP mai. Okeylah tuan-tuan, apa pun cerita dia, ramai orang yang pening. Dia orang kata, cikgu, apa cerita dia cikgu? Daripada PKPB jadi PKPP, tapi boleh rentas daerah, boleh rentas negeri. So apa beza PKPB dengan PKPP? Apa yang beza ni cikgu? Cerita dia nak bagi tahu korang, SOP tak berubah. SOP maintain seperti biasa. Cuma yang dilonggarkan kebenaran untuk merentas daerah, kebenaran untuk merentas negeri. Maksud dia, siapa yang teringin nak pergi Port Dickson, atau siapa yang teringin nak pergi Fraser Hill, siapa teringin nak pergi Cameron Highland, silakan. Korang boleh cross daripada Selangor nak pergi ke Negeri Sembilan. Korang boleh cross daripada Selangor nak balik Johor. Orang Kedah nak balik Kedah, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau korang berada dalam zon PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, korang kena ikut SOP yang telah pun diputuskan, yang telah pun ditetapkan. Ada sektor, ada bidang, ada aktiviti yang belum lagi dibuka untuk membolehkan kita bergerak secara bebas. Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Sila rujuk dengan risalah yang diedarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sila baca, sila faham, sila hadam. Okey tuan-tuan. Sekali lagi tuan-tuan, one more time saya belanja sekali lagi. Thank you kepada mereka yang sudi share. Tuan-tuan, malam ni topik malam ni saya nak bawa ke orang, kita nak sama-sama berkongsikan, kita nak sama-sama bercerita. Jap, anak saya bising. Sorry Harian Metro, all Harian Metro, sorry. Anak bising pula. Aduh, dia orang ni pun. Okey, baik. Okey. Tapi tak apalah, biasalah. Ini ada dia punya lumrah work from home. Saya ni kat rumah ni, bukan dekat office. Itulah dia punya teknologi sekarang ni. Tidak menghalang kita untuk menjalankan tugasan walaupun di rumah. Tak ada masalah. Studio di rumah, bukan di office, bukan di NSTP. Itu dia punya beza dia, nampak dengan bunyi pinggan semua ada kan. Tak apa. No hal. Okey, baik. Tapi apa pun cerita dia tuan-tuan, jangan bising tengah live. Okey, apa pun cerita dia, apa pun cerita tuan-tuan, kita nak berkongsi tentang satu perkongsian bagaimanakah pesakit COVID-19 ditangani ataupun diuruskan dalam wad COVID tuan-tuan. Sebenarnya banyak perkongsian, banyak pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh pesakit-pesakit COVID. Banyak sebenarnya. Tambahan pula tuan-tuan,
cara menguruskan pesakit COVID kadang-kadang sedikit berbeza. Mungkin korang tak faham tentang bagaimanakah isolasi, bagaimanakah wad COVID menangani mereka yang ada gejala. Tuan-tuan, sampai hari ni, setiap hari, saya kira dah hampir setiap hari ni, ada orang yang akan PM saya, ada orang yang call saya, ada orang yang bertanya khabar, ada orang yang akan minta pendapat, ada orang bunyi pinggan. Okay, ada orang yang minta satu solution. Cikgu, katanya, saya confirm positif COVID-19. Apa nak buat, cikgu? Suami saya tak positif. Anak saya okey. Saya pula positif, cikgu. Apa nak buat, cikgu? Apakah yang patut saya buat, cikgu? Nak buat apa lagi? Engkau dah positif, pergi wad lah. Tunggu ambulan datang ambil, bawa pergi wad, terimalah seadanya. Apakah rawatan yang diberikan? Tapi apa dia rawatan yang diberikan? Apa yang mereka laksanakan? Bagaimanakah mereka melaksanakan kaedah untuk menangani pesakit COVID dalam wad COVID-19. Tak kiralah di mana pun, di negeri mana pun, sama ada di Selangor, sama ada di Kuala Lumpur, sama ada di Sabah, sama ada di Negeri Sembilan, kaedah untuk menguruskan pesakit COVID dia sama. Ada dua kategori, iaitu kategori isolasi ataupun pengasingan, dan juga kategori yang mana dipanggil sebagai kategori rawatan, yang mana mereka ini perlu dirawat. Yang mana mereka ini mungkin ada rawatan khusus diberikan. Tapi bagi mereka yang dalam wad isolasi, hari ini saya nak share apakah cerita dia, apakah kaedahnya, bagaimanakah mereka menangani mereka yang dalam kategori isolasi ataupun pengasingan. Tuan-tuan, hari ini 6 Disember 2020, kes masih lagi tidak menunjukkan penurunan ketara. Masih lagi 1,000 lebih kes baru yang direkodkan. Tuan-tuan, hari ini 1,335 kes. Hanya 3 kes import. 1,335 dengan Lembah Kelang ataupun lebih tepat lagi Selangor dan juga KL. Selangor saja mencatatkan 337 kes. Kuala Lumpur mencatatkan 178 kes. Total kumulatif ataupun total dua-dua negeri ni, tuan-tuan, dah hampir 500 kes. Sabah masih lagi 250 kes. Jadi dalam keadaan begini, tuan-tuan, sebenarnya saya boleh katakan bahawa pening pihak KKM, pening doktor-doktor. Saya tak tahu macam mana keadaan dekat Sungai Buloh sekarang. Saya tak sure macam mana keadaan dekat wad isolasi sekarang. Saya tak tahu macam mana punya ramai sekarang. Saya difahamkan semalam ada kawan saya bagi tahu dia kena masuk wad COVID di Sungai Buloh, wad isolasi di Sungai Buloh. Katanya terpaksa tambah katil. Katanya terpaksa wad yang asalnya mungkin boleh memuatkan sekian-sekian orang menjadi lebih ramai, sebab lebih ramai mereka yang dihantar ke wad isolasi di Hospital Sungai Buloh, ataupun lebih tepat lagi Pusat Kawalan Kusta Negara. Tuan-tuan, tak apa, ceritanya ada, dia punya kisahnya ada. Tapi tuan-tuan, saya tak nak sembang sorang-sorang malam ni. Tak syok rasanya macam sembang sorang-sorang. Walaupun korang bersama dengan saya, Azrul Afandi Sobri, wartawan bagi kumpulan NSTP ni, saya rasa tak seronok kalau every week asyik sorang-sorang je bercerita. Asyik sembang sorang-sorang je. Orang kata macam kau ni syok sendirilah, duk kongsi kau punya cerita je. Apa cerita orang lain? Jadi tuan-tuan, untuk hari ni saya nak bawa pada korang rakan saya. Orang panggil sebagai reunion. Reunion Wad 43 special, tuan-tuan. Special. Wad 43 ni very special. Sebab apa? Wad ini pernah menempatkan hampir 50 pesakit. Korang bayangkan, macam dewan. Bukan wad seketul-seketul ni. Macam dewan, katil rapat-rapat ni. Hampir 50 orang dalam satu dom. Dom lah, senang kata dom lah. 50 orang. Wad yang saya kira amat meriah, amat happening, amat gila-gila havoc. Orang kata, sampaikan ada orang kata, ini bukan pesakit COVID, happy je dia orang. Memang kita orang happy jumpa kawan. Memang kita orang happy dapat jumpa dengan ramai orang. Kan? Tapi cerita dia, apa yang uniknya wad COVID ni, apa yang uniknya wad 43 ni, selepas saya dipindahkan daripada wad 43 ke wad 36, daripada wad 43 ke wad 36, wad 43 ni ditransform, diubah menjadi wad kepada parti. So, memori sungguh daripada wad yang menempatkan pesakit-pesakit COVID daripada golongan warga negara Malaysia ni. Kan? Adalah seorang dua saya jumpa daripada Filipina dalam tu, tapi bukan parti lah. Tapi ditransform, ditukar jadi wad parti. Wad COVID untuk parti, pendatang asing tanpa izin.
Sebab ramai sangat parti. Ramai pula parti. Datang celah mana haloi. Dah lah hari tu hari masa Selangor Mansion dengan Melayan Mansion pun parti ni punya ramai. Rupanya ramai lagi. Okey. Tuan-tuan, pendek cerita. Dah lama dah penama Dr. Rizwan menunggu. Ya, kita nak meraihkan, kita nak menjemput bersama saya malam ni tuan. Bersama saya malam ni special tuan-tuan. Kau gila apa? Doktor kena COVID. Lagi special. Engkau doktor kan? Engkau pun kena COVID kan? Lagi special dia orang ni tuan-tuan. Bukan seorang kena COVID. Balik dari India, satu kumpulan. One group. Sampai-sampai Malaya, sampai-sampai tanah Melayu ni, dah lah kena kuarantin dekat hotel. Ada pula yang dah kena kuarantin di hotel 14 hari, tambah honeymoon. Balik daripada India, tambah honeymoon lagi 14 hari dekat ward COVID. 14 campur 14 dekat sebulan kena kuarantin. Nak kata pada muka ke? Tak juga kan? Okeylah, jom. Dr. Rizwan Jamian. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, cikgu. Bagi tengah sikit body tu. Dah mula keluar frame. Okey. Yak ye katanya ni. Ada yang komen ni yak ye ni. Okey. Alright. Baik doktor, apa khabar? Sihat? Sihat alhamdulillah, cikgu. Okey, saya difahamkan kawan-kawan kita ada lagi yang masih lagi mengeluh, yang masih lagi berkongsi pasal mengah lah, cepat lesu lah, cepat lelah lah. Ada yang kata sekarang ni cepat penat, pening kepala. Doktor macam mana? Okey ke? Ada rasa macam tu? Saya alhamdulillah setakat ni okey dan tiada masalah selepas discharge. So maksudnya doktor tak ada kesan sampingan selepas tu lah? Tak ada alhamdulillah. So far tak ada lagi kesan sampingan. Macam ada setengah orang mereka ada yang komplain bagi tahu diri rasa tu masih tak pulih. Dia bau tu pun masih tak pulih dan bila bersukan tu dia rasa mudah lelah berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Tapi alhamdulillah saya tak adalah alhamdulillah. Tapi masa doktor kena COVID tu hari memang ada ke hilang dera rasa, hilang dera bau, ada ke? Saya alhamdulillah tiada simptom langsung daripada tarikh sampai India sampai Malaysia dari India sehinggalah saya keluar. Hingga hari inilah alhamdulillah tiada simptom tetapi saya positif. Untunglah kan. Sebab ramai orang yang paling tidak pun ramai tanya saya, cikgu, apakah simptom utama COVID-19? Saya kata daripada saya sembang-sembang dengan majoriti orang dalam ward 43 ni, majoritinya ialah hilang diri rasa. Majoriti. Paling common lah, paling kecil pun dia hilang diri rasa. Dia kata bila makan tu macam saya doktor, hari pertama saya sampai ward 43 doktor. Saya dia orang tak hidang lah. Dia orang bagi kita nasi dalam bekas polystyrene kan. Okey. Saya makan dekat belakang pantry tu, pantry ward 43 tu. Saya makan rasa macam tak sedap. Tapi kawan-kawan yang senior ward 43 ni, dia orang kata, cikgu, dia tak cikgu, dia kata bro, tunggu lagi 3-4 hari, nanti bro akan tahu betapa sedapnya makanan dekat ward ni. Bukan macam ward dekat hospital, bukan macam ward dekat ward biasa lah. Dia memang ada rasa. Kalau kita duduk dekat ward biasa, kan kadang-kadang dia tawar, kurang masin kan. Tapi yang ini dia sedap. Sedap kan. Tapi betul. Selepas 3-4 hari baru betul saya rasa sedap rupanya. Patut pun dia orang makan berselera. Tapi doktor okey lah kan? Tak ada rasa langsung tak ada hilang tak ada hilang. In fact sebenarnya bang, bila masuk dalam tu yelah biasalah kita punya persepsi ingatkan makanan hospital tak berapa ni, tapi apa yang dibagi itulah ayam seketul besar and then dapat ikan. So and then balik Malaysia pula tu kita rasa makanan Malaysia kalau asam pedas memang betul lah rasa asam pedas tu. Yes. Alhamdulillah lah. Betul. And then doktor sendiri pernah tak rasa menu hospital sebenarnya, menu ward sebenarnya kalau yang before ni? Saya tak pernah lah alhamdulillah. Tak pernah masuk ward ke apa ke. Cumanya kita dengar dari persepsi daripada orang mengatakan bahawa makanan hospital tidak sedap. And then masa mula-mula tu ada juga kawan-kawan saya yang mengatakan bahawa makanan tersebut tidak mempunyai rasa. Tetapi bila saya rasa, kenapa dia kata lain, aku kata lain. Tapi majoriti tu yang saya jumpa, saya rasa lah dalam 10 orang saya jumpa dalam ward COVID, dalam 10 orang, 9 orang akan kata hilang diri rasa.
Betul, sebab macam saya dalam ward tu kami 9 orang daripada 99 orang tu 9 orang lelaki telah didiagnose positif untuk COVID. Dan kalau ikutkan dalam kalangan 9 orang tu hanya dalam 1-2 orang saja yang tidak mempunyai dirasa. The rest semua okey alhamdulillah. Tu yang bila kami bersembang dengan orang dalam tu, simptom pertama yang diorang selalu komplain ialah kurang dia rasa. Macam ada satu abang ni dia kata dah berapa hari makan tak rasa apa, sedangkan bila orang lain rasa, dia rasa sebenarnya makanan tu dah cukup masin. Betul. Macam ramai juga yang kata spray perfume tak bau. Lagi teruk. Perfume spray tak bau. Dia kata dia spray apa? Aku punya perfume rosak ke apa? Kan? Tapi sebenarnya doktor, itu dia sama macam simptom-simptom demam sesama yang lain kan, lebih kurang kan? Betul. Betul. Okey, untuk makluman korang semua sebenarnya Dr. Rizwan ni senior saya ni. Dia super senior. Sebab dia masuk ward COVID, dia keluar daripada ward 43 pagi, saya masuk malam. Saya ni kiranya junior dia lah. Kalau kata kita orang buat reunion ni, dia kena duduk atas stage, saya bawah lah. Kan? Sebab dia senior, super senior, top senior. Okey, doktor, berapa ramai daripada mereka yang pulang dari India kena COVID? Geng doktor ni. Okey, kalau ikutkan kami 99 charter satu flight dari India ke Malaysia dan pagi sampai pada 21 hari bulan di KLIA, terus buat swab test, and then the next day tu dah check in satu malam dekat hotel dekat Kuala Lumpur ni. Pagi tu 9 orang mendapat telefon daripada KKM mengatakan bahawa kami ni positif lah. Saya adalah orang yang kedua. Masa tu saya ingat lagi, saya baru je nak cocok kuih tau menu daripada hotel tu. Yelah, kita dah semangat kan duduk hotel, habis study, and then seronok duduk hotel. Orang nak balik rumah. Kira seronok tu sebab yelah kita dah habis study, and then dah lepas jadi doktor dah, and then dapatlah 14 hari baru kita dapat berjumpa. 8.58 pagi the next day yang saya sampai Malaysia tu, dapat telefon daripada KKM. Hello, Assalamualaikum, boleh saya cakap dengan Rizwan Jami'an, IC scan, and then dia bagi tahulah yang saya telah positif COVID. Saya pun okey, alhamdulillah, saya terima dengan hati terbuka lah. Tapi alhamdulillah alhamdulillah saya terima dengan hati terbuka. Okay. Dalam masa yang sama kita risau jugalah. Perkara pertama yang saya risau ialah berapa ramai saya dah in contact dan boleh menyebabkan virus itu tersebar. Itulah dalam kepala saya. Saya difahamkan ada kalangan doktor-doktor yang 9 orang ni yang positif ni, ada yang positif dalam swab test kedua kan? Dalam ujian kedua kan? Betul. Kalau ikutkan 9 orang ni swab test yang pertama positif. Yang kedua iaitu pada hari ke-11 kuarantin di hotel, 3 orang telah didapati positif lah melalui second swab tu. So totalnya 12 orang lah? Total 12 orang. Betul. 12 orang lah totalnya. Tapi 3 orang yang second swab baru dia positif. 3 orang second swab, ya betul. Lagi malang lah kan, dah duduk dekat hospital, dah duduk dekat hotel 11 hari, sambung lagi beberapa hari lagi dekat ward COVID-19 kan. Lagi panjang. Itu yang bila fikirkan balik ada hikmahnya kenapa kita positif untuk first swab. Tak apalah, tak dapat hotel yang okey ni untuk 14 hari. Tapi dapat hospital, dapat Pusat Kawalan Kusta Negara Sungai Buloh ni untuk 14 hari pertama, daripada lepas di hotel and then saya kena masuk pula Pusat Kawalan Kusta. Tu lagi bertambah tu lagilah. Tapi doktor, kalau duduk dekat hotel seorang-seorang kan? Betul. Itu pun satu lagi cikgu. Bila saya nampak je lah hikmahnya, kita dapat berkumpul, berkenalan dengan orang-orang baru, and then macam kami ada background perubatan. Jadi kadang-kadang ada patient baru datang tu, kadang-kadang nurse busy sebab terlalu ramai tau dalam Pusat Kawalan Kusta, pusat isolasi COVID ni. Jadi kadang-kadang kita pun tolonglah bantu apa yang patut, and then kalau mereka ada soalan tu kita mungkin tolong jawabkan setakat mana yang kita tahu. Macam saya tengok ada yang masuk tu risau kan, seorang suami dan juga bapa dia risau kalau isteri dan anaknya terjangkit sama. Itu macam mana kita tolong comfortkan, sebab kita ada sedikit belakang mengenai ilmu perubatan. Jadi itulah tugas kami dekat ward tu juga, sampingan. Tapi yalah beza dia. Kalau kuarantin di hotel seorang-seorang, tapi kali ni duk ward 43 dia punya meriah tu lain macam. Betul, saya setuju sangat meriah dia. Jumpa dengan macam-macam jenis orang, daripada Meru lah, kluster Meru lain cerita.
Daripada kluster ini lain cerita. Daripada ini lain cerita kan. So kita rasa macam satu family pula kan. Rasa macam yalah kita tak ada orang lain dah. Kita hanya duduk dalam tu. Lepas tu dia berbeza tau. Ramai orang yang mungkin tak pernah melalui lagi pengalaman masuk ward COVID ni. Dia bukan cerita yang seronok. Saya faham. Orang kata masuk ward ni bukan benda yang seronok. Siapa pun tak nak siapa pun kalau boleh tak nak masuk ward. Cuma cerita dia tu kalau nak cerita bab ward COVID-19 ward 43 ni nak membandingkan dengan ward rawatan macam ward kat hospital memang jauh berbeza tau. Memang jauh berbeza. Betul. Saya setuju sebab dalam kalangan kami pun ada seorang tu dia mempunyai sejarah perubatan asma pada ketika kecil. Jadi bila pelanggan tu tanya ada asma dan dia terus masuk transfer pergi ward atas, ward 5A kalau saya tak silap. Dia pun bagi tahu perbezaan ward di atas dengan ward di bawah sebab kemudiannya dia ditransferkan ke bawah. Jadi dia tahu bila dekat atas tu nak bergerak pun hanya setakat 5 langkah. Tapi berbeza dengan kita di ward 43. Kita bebas untuk ke mana saja and then siap boleh bersenam dekat luar tu stretching kan. Kalau pagi petang ke apa ke. Betul. Saya parti ada 5 orang memang rajin gila doktor. Pagi-pagi je diorang keluar siap buat stretching, siap buat jogging pendek. Saya ada pengalaman masuk ward 5A tau. Ward 5A dekat Hospital Sungai Buloh. Okey, ward 5A ni yalah sama juga ward COVID, tapi ward 5A ni dalam satu kubikel tu, satu ruang tu ada 4 katil. Ada 6 katil, ada 6 katil. Kesian juga. Saya tengok ada seorang brother ni daripada Filipin ke apa ke. Dia siap berjoging daripada katil pergi ke dinding. Alai, saya kata, alai, kau dapat apa ni? Kan? Tapi dekat ward 43, dia orang siap boleh berjoging di padang kecil di luar tu tau. Jadi dia rasa macam, okey lah, kita dapat udara, dapat cahaya matahari, dapat buka mata kan, dapat lepak-lepak dekat luar, bersantai-santai dekat luar. Cuma beza dia, kita tak ada orang jaga 100% lah. Kan? Tak ada orang jaga 100%. Itu saya setuju. Itu kelebihannya lah bila kita di-isolate di ward 43. Kita ada satu kawasan yang cukup lapang untuk kita melakukan ni. Walaupun berpagar, tapi saya rasa itu ada satu kelebihan jugalah. Kalau saya diletakkan di ward 43, ataupun di hotel sekalipun, selama 14 hari, saya confirm tepu bang otak. Betul. Doktor, saya cuma nak bagi tahu pada mereka yang sedang menonton, mungkin ramai yang first time tengok live saya. So diorang duk blur ni apa ni, buat 43 apa ni. Okey, saya nak bagi tahu pada korang semua. Cerita dia, saya ni pesakit COVID. Saya ni dalam kategori yang ada gejala kecil lah. Saya ada batuk, ada sakit-sakit sendi yang minimum, and then hilang dera rasa. So beberapa orang pesakit-pesakit COVID lain yang lebih kurang macam saya ataupun macam Dr. Rizwan yang memang zero symptom, kami ni akan ditempatkan di ward isolasi. Isolasi maksudnya pengasingan. Pengasingan dia bukan rawatan tau. Dia asing je. Dia hanya diasingkan, bukan rawatan. Maksudnya bukan secara spesifiknya diberi rawatan, tidak, tapi lebih kepada engkau duduk diam-diam dalam ni, habis tempoh engkau balik. Kan? Dia berbeza dengan ward di Hospital Sungai Buloh. Itu dipanggil sebagai ward rawatan. Ward 5A, ward 4C, ward 4A, itu rawatan. Maksudnya kalau dalam ward rawatan pun sama juga, dia tak bagi ubat COVID ke apa ke, tapi dia lebih fokus. Contohnya kalau macam orang tu dia ada darah tinggi, kecil manis yang mungkin bahaya, ataupun macam dekat depan katil saya ada seorang pesakit tu, dia ada masalah thyroid. Jadi mereka akan monitor thyroid dia, tanya selalu check dia, ambil darah pun kerap. Tapi dalam ward 43 kami hanya diasingkan, kami tak dirawat. Saya ulang balik, kami tak dirawat. Cuma setiap pagi dan juga setiap petang sebelum maghrib kami akan diambil bacaan blood pressure dan juga diambil suhu badan dan juga diambil dicek kadar oksigen dalam tubuh. Tidak ada langsung rawatan diberikan, macam tak ada bagi pernafasan ke, tak ada ubat-ubat special, tak ada. Kalau kata saya ni batuk, dia bagi saya ni ubat batuk. Kalau orang tu demam, dia bagi ubat demam. Kalau engkau tak ada apa-apa, engkau tak ada apa-apa lah. Kan? Engkau tak ada apa-apa, engkau cuma baring makan, cukup tempoh kau keluar. So itu sedikit penjelasan pasal apa beza ward isolasi. So hari ni korang akan kerap dengar nama ward 43, kerap dengar ward 5A, sebab itulah ward kami duduk. Cuma bezanya doktor, saya ni walaupun doktor senior saya,
Tapi saya ni lebih luas pandangan. Sebab saya masuk ward 5A, saya masuk ward 43, saya masuk Okey. ward 36. 3 ward saya pergi. Oh. Saya rasa dah jumpa dengan bermacam-macam orang lah ni. jumpa macam-macam orang, jumpa macam-macam style punya ward. Yang ward apa nama 43 style dom. Style 5A style cubicle. Yang style 36 pula style dalam ward ada bilik-bilik, tapi ada pula ruang tamu yang dijadikan ward juga. So dia jadi macam kan. Doktor, okay. Come back to your case, doktor. Bila doktor first time pijak kaki dalam ward 43, doktor sebelum sampai ke ward 43, apa doktor punya expectation? Doktor rasa macam mana mereka akan uruskan, doktor? Definitely lah, macam kita dah tahu Sungai Buloh ni adalah center untuk infectious disease kan. Jadi COVID punya pesakit ni dia akan diletakkan dalam ward di hospital Sungai Buloh. Saya dalam ambulans, kita nampak sikit-sikit je lah kan. Kita daripada hotel tu dekat Kuala Lumpur tu, and then dibawa di dalam ambulans dengan bag-bag yang besar tu. Yalah sebab orang baru balik dari luar negara. And then saya ingatkan dia akan belok ke hospital Sungai Buloh. Tapi tidak. Dia belok ke kiri, naik lalu jembatan, and then masuk dalam satu kawasan yang saya pun tak pernah pergi. Bila turun tu, lah, ni ke ward dia? Saya ingatkan saya akan masuk ke dalam hospital yang mana adalah kelengkapan siap dengan ada, yelah, kita bayangkan hospital yang proper. Lupanya saya diletakkan di ward isolasi. Dan bila saya turun daripada ambulans tersebut, dinyatakan okey, katil Rizwan Jamian, katil awak 21. Pun saya masuklah dalam tu. Kadang-kadang rasa macam ada panduan juga kan, sebab ada orang dia pegang, kita berpagar, and then pegang pagar tu, kenapa rasa macam duduk dalam kawasan parti. Dengan mangga besarnya, seketul mangga je. Dua layer pula tu protection dia kan. Dia nak buka mangga tu pun kena tunggu staff daripada office turun. Nak buka mangga tu, bukan ada guard pegang kunci mangga pun, tak ada. Sambung. And then bila masuk tu saya dia bagi tahu katil saya katil 21. Bila saya masuk tu, oh lama, katil 21 rupanya betul-betul depan pintu. So bila saya masuk tu, memang semua orang pandang lah, ni siapa pula ni datang 7 orang tiba-tiba beg penuh sana sini. And then sebab masa saya boleh kata 50% bukan warga negara, 50% warga negara. Kita masih lagi banyak kluster import ketika itu. Okay. Jadi dia orang pun tolong. Alhamdulillah ada jugalah yang baik, itu seorang warga negara dari Maldives. Dia datang bagi tahu dekat kami satu kumpulan ni. Dia explain lah macam mana apa yang akan berlaku dekat sini, kat mana nak ambil baju, scan. Tapi bila saya masuk dalam tu, expectation saya larilah, of course kan. Sebab kita expect yang kita duduk di atas, dapatlah, saya tak fikir aircon ke apa ke, saya cuma ingatkan dapatlah satu ward yang proper untuk dipantau ataupun dirawat dan sebagainya. Sekali, satu dom balik semula. Dan doktor dapat katil 21, dia sebenarnya katil yang di tengah-tengah lah, tengah-tengah. 21 betul-betul dekat surau. Oh, dekat dengan dinding lah. Saya kalau tidur saya akan menghadap ke surau. Kira kalau ada nurse panggil ataupun guard nak panggil untuk ambil makanan ke, saya lah first responder. Tak ada plug lah? Tak ada. Tapi alhamdulillah sebab kita dari India, so kita dah prepare lah extension yang bawa daripada Malaysia pergi India, daripada India bawa balik Malaysia balik semula. So alhamdulillah adalah extension. Okey doktor, apa nama? So doktor, bila doktor sendiri, seorang doktor, adakah doktor memang dah sedia faham, sedia maklum bahawa pesakit COVID memang tidak ada rawatan khusus, tak ada ubat? Jujur saya kata saya pun tak berapa nak faham sebab mungkin background saya di India, saya kurang mendapat pendekatan tentang cara dan rawatan di Malaysia lah. Tapi yang kita tahu, kita pun ikut juga apa yang WHO gariskan, iaitu untuk COVID ni dia ada 5 peringkat, 5 tahap. Yang tahap pertama tidak mempunyai simptom, tahap kedua mungkin dia ada simptom setakat demam saja, dan tahap 5 ni mereka yang memerlukan bantuan pernafasan ataupun di tahap akhir lah. Tapi bila dalam tu kita lebih cakna dan lebih tahu bila orang bertanya, kita tahu kita ni daripada background perubatan, and then dari situlah saya pun
oh okey, COVID Malaysia macam mana dia manage sekian. So tapi saya tak sejujurnya saya tak expect lah yang kita dekat sana tu akan dapat monitor BP, dimonitor BP dengan suhu saja. Saya ingatkan dapat ubat ke apa ke. Rupanya Ha. saya sendiri pun mempunyai pemahaman yang salah. Maksudnya kita sendiri pun tertunggu-tunggu juga apa ubat dia kan? Betul tak? Betul. Ha. Saya membayangkan juga kalau setiap hari doktor akan datang cek suhu kita, doktor sendirilah yang akan datang. Rupanya mereka disebabkan Sungai Buloh adalah satu center untuk COVID di Malaysia, jadi doktor tidak melakukan kerja di dalam ward tu secara harian, tapi secara seminggu sekali dia akan datanglah. Tapi untuk harian memang staff nurse atau perubatan yang akan datanglah untuk cek kita punya suhu dan juga tekanan darah. Jadi doktor, bila doktor sendiri dah melalui pengalaman tu, adakah doktor bagaimana sekarang ni doktor punya penerimaan tentang COVID memang tak ada ubat lagi? Sebab kita sendiri dah rasa memang tak ada ubat. Saya sendiri, okey, doktor tak rasa ward 5A, saya rasa ward di atas. Jadi saya di ward 5A pun tak ada ubat. Saya hanya diberi ubat batuk. So sebenarnya apa rawatan untuk COVID? So doktor bila telah melalui proses sebagai pesakit COVID dan doktor sendiri telah pun melalui pengalaman itu sendiri, bila keluar ni, adakah doktor mula membaca, mula cari balik kenapa kami tak diberi ubat? So apa doktor punya pemahaman sekarang? Of course, saya pun ada kita cari artikel-artikel yang terkini sebab setiap negara dalam dunia ni yang mempunyai COVID cases, dia akan publish artikel ataupun dia orang punya SOP ataupun cara treatment dia orang masing-masing. So, saya pun carilah Malaysia punya dan saya pun faham kenapa COVID ni tidak memerlukan untuk especially untuk stage 1 dengan stage 2 memang tidak memerlukan ubat disebabkan kita tidak mempunyai simptom. Dan kalau dibandingkan dengan disebabkan ini adalah satu jangkitan virus. Jika jangkitan virus kita panggil adalah self limiting, yang mana ianya akan hilang dengan ataupun sembuh dengan sendirinya seperti jangkitan sakit tekak ataupun demam yang biasa. Berlainan pula dengan denggi. Denggi dia punya komplikasi yang tertentu, tetapi COVID ni pula dia bila kita muda, kita mempunyai antibody yang kuat ataupun daya ketahanan yang kuat. Jarang untuk saya katakan kita yang muda ni untuk pergi sampai ke stage 3, 4, 5, melainkan kalau kita mempunyai masalah perubatan yang sedia ada lah. Okey doktor, bila doktor kata kita boleh sembuh sendiri dengan antibody kita sendiri sebagai orang muda semua everything, orang akan mempertikaikan, orang kata apa? Orang kata kalau macam tu nak buat apa hantar dia orang pergi ke ward COVID? Kenapa nak hantar dia orang pergi ke ward isolasi? Sedangkan sama je, tak ada ubat diberikan, tak ada rawatan diberikan. So apakah matlamat? Apa tujuan dia orang nak simpan lama-lama dalam ward sampai 14 hari? So what your opinion doktor? Okey, ini pun terjadi juga pada saya bila saya upload story and then mengatakan saya muka happy, tak ada masalah sebab dalam tu kita bertambah selera sebenarnya kan. And then, Betul. Bertambah selera, makan and then tak adalah macam orang sakit tapi seperti biasa. And then ada yang bertanya, kenapa duduk dalam tu, kenapa tak teruskan dekat hotel, kenapa tidak terus pulang ke rumah ke? Tapi sebenarnya mereka tak faham yang bila kita mempunyai sesuatu penyakit tu, kita akan ada satu terma yang kita panggil kebolehjangkitan. Jadi kenapa kerajaan kita, bukan kerajaan kita saja, seluruh dunia pun mereka mengasingkan pesakit-pesakit COVID yang telah disahkan positif ni ialah untuk mengelakkan daripada keberjangkitan. Maknanya kata kalaulah saya tu tidak ditahan, tidak dipindahkan ke ward isolasi ataupun tidak dikuarantin sejurus sampai di KLIA dan saya positif sebenarnya, bila saya balik rumah saya akan menjangkiti orang tua saya. Kan kita tak tahu daya tahan orang tua kita macam mana dan tidak tahu sejauh manakah mereka boleh survive ataupun tidak virus ini. Macam saya cakap tadi, antibody adalah individual masing-masing. Itu yang mereka tak faham. Jadi sebenarnya perlu dan wajarlah kerajaan kita mengasingkan mereka-mereka yang telah positif COVID sekurang-kurangnya 10 hari. Okey, kenapa 10 hari? Okey, berdasarkan kajian dia, kalau ikutkan dekat Malaysia sendiri pun kita dah revise sampai 5 kali. Saya pun baru revise petang tadi. Dia kalau dulu orang yang positif COVID ni, syarat untuk dia discharge dia kena ada satu swab yang negatif. Tapi sekarang yang edisi kelima kita tak dah buat lagi dah swab test untuk mereka untuk discharge kan, sebabkan kita dah dapat satu bukti yang kukuh melalui kajian saintifik dan juga data-data bekas pesakit COVID mengatakan 10 hari itu sudah cukup untuk kita ni tidak menjangkiti orang lain. Maknanya virus dalam badan kita ni sudah pun lemah dan kita tidak boleh mengeluarkan virus itu dan menjangkiti orang lain.
Okey. So maksudnya doktor punya pendapat memang sepatutnya kaedah pengasingan ini mesti diteruskan sebegini. Mesti juga diteruskan Betul. sampai okey, selagi mana ada ni. Okey doktor. Betul. Cuma doktor bila doktor masuk ke ward 43. Bila doktor sendiri melihat situasi dalam ward 43, melihat kepada keadaan pesakitnya, melihat kepada cara mereka berkomunikasi. Doktor masa mula-mula masuk ada tak rasa macam aku ni nak bercampur dengan orang ni, punya ramai ni 50 orang semuanya COVID-19 case ni. So saya pun mula-mula macam cuak tau. Saya nak pakai mask, nak buka mask tak berani, tapi macam mana nak makan kena buka. Depan saya semuanya COVID-19 patient. Bila pergi dekat tandas pun ramai-ramai belaga-laga bahu lah apa semua. So apa doktor punya mula-mula persepsi? Adakah doktor sama dengan saya? Mula-mula risau, takut bila tengok yalah 50%, 50 orang dalam ward tu. Kau bayangkanlah, kalau kita dalam satu rumah ada 2 orang positif pun dah mula panik. Ini 50 orang di keliling aku ni. So apa doktor punya mula-mula, doktor punya expectation, doktor punya penerimaan ataupun perasaan doktor tu? Mula-mula saya saya pun sebab kita dah ada tim kawan kita kan, 7 orang dalam tu lelaki yang telah positif COVID. Jadi antara kami semua memang kami tidak berjaga-jaga disebabkan kenapa saya nak berjaga-jaga, sedangkan kami punya virus yang sama, kami dijangkiti dari tempat yang sama, dan kenapa perlu berjaga-jaga dekat situ. Pada mulanya saya pun sama macam cikgu juga, kita takut untuk bergaul dengan orang. Tapi lama kelamaan saya rasa kalaulah kita maintain juga macam mana diorang antara pesakit lain dengan pesakit lain, tak ada masalah. Sebab at the end kita perlu interaksi juga. Kita tak boleh kalau 14 hari duduk dalam tu kita tak bercakap dengan orang kan. Ya. Kadang-kadang kita takut juga macam dalam tu ada 2 fridge, kita nak kongsi pula fridge tu macam mana kan. Apa yang saya buat sama seperti kalau saya tak kena COVID jugalah. Itu bila kita lepas makan tu basuh tangan betul-betul, lepas sebab kita dalam satu dorm yang ada 50 orang macam cikgu cakap tadi. So kita still menjaga juga, tapi tiada masalah untuk kita bergaul sesama kita. Tapi saya tengok tak ada doktor. Gelas yang saya punya gelas, saya tengok saya lepas basuh ada orang pakai pinjam selamba je pun. Tak ada masalah. Dia orang rasa macam apa nak masalah, kami semua ni COVID-19 patient sama je kan. So saya rasa macam kerisauan terhadap COVID semakin bukan merosot. Orang tak apa dah melegakan mereka yang dalam ward, sebab mereka rasa macam kami bebas. Kami boleh sembahyang rapat-rapat, kami boleh makan sama-sama, kami boleh share bersembang sama-sama, buka mask bebas. Saya ada share dalam saya punya buku, saya yang saya tulis. Saya tunjukkan gambar-gambar kami relax, makan bersama-sama, tak ada masalah, solat sama-sama kan. Jadi macam lupa sekejap pasal COVID. Kan? Dia lupa sekejap. Kan? Dia macam aku dah rasa macam dunia baru. Kita dah berapa bulan doktor? Dah berapa bulan hidup dalam keadaan yang penuh dengan SOP, kan? So bila masuk ward, aku jadi macam lupa sekejap pasal aku ni pesakit COVID, dan dalam ward ni ada semua orang je COVID-19 punya kes. Rasa macam okey kan doktor? Kan? Cuma ada saya dapat satu pendapat yang mengatakan masih lagi boleh berjangkit. Maksudnya kalau macam kita ni pesakit lama yang dah nak keluar, tiba-tiba masuk pula pesakit baru, boleh berjangkit kepada pesakit lama. Dia boleh bawa COVID baru. COVID baru katanya. Boleh bawa COVID baru balik ke rumah. Betul ke? Doktor punya pendapat macam mana? Ada dengar tak ataupun ada tak terbaca pasal tu? Yang ni saya pun tak boleh nak jawab dengan pasti sebab saya pun tidak dapat satu kita kata ilmu yang betul-betul khusus mengatakan bahawa bila ada pesakit baru kita akan dapat reinfection ke apa ke. Sedangkan sebenarnya ni COVID ialah COVID, satu entiti yang sama. Bagaimana dia untuk menjangkiti kita sedangkan kita sudah pun ada virus dan sudah pun produce antibody kan. Tapi saya fikir macam ni je lah, sebab saya dari India dan mungkin saya punya macam semua kita tahu yang COVID ni punya strain yang berbeza. Macam saya dari India, COVID saya COVID India. COVID yang dalam ward tu banyak daripada Sabah. So saya pun tak tahu sejauh mana antara jenis-jenis COVID ni dia akan reinfect balik. Adakah ianya boleh ataupun tidak. Jadi untuk mengambil langkah yang selamat, saya pun berjaga-jaga. Tapi tidak selamanya lah kita nak berjaga-jaga kan, sampai tidur nak kena pakai mask dan sebagainya, sampai solat tu pun kalau boleh sampai 2 meter jarak. Tak ada masalah pun kan. Okey doktor, ada yang tanya ni. Dia kata apa perbezaan rawatan dan cara pengasingan pesakit COVID-19 antara Malaysia dan India? Ada beza tak di India dengan Malaysia? Cara pengasingan dia?
Banyak sebenarnya kalau saya nak huraikan. Yang Boleh share pertamanya sikit? dari segi screening sebenarnya. Hmm. Kalau di Malaysia, mereka yang punya kontak rapat dengan pesakit COVID, yang berkontak rapat lah, contohnya ahli keluarga dan sebagainya, ataupun rakan sekerja, kita dibenarkan untuk menjalankan swab test. Iaitu ialah masuk merekod kerongkong dan juga masuk melalui pangkal hidung. Tetapi di India, ini dari segi screening lah, mereka yang tidak mempunyai simptom tidak dibenarkan untuk melakukan swab test, sedangkan kita tahu swab test PCR ni adalah 99.9 ketepatannya. Jadi apa yang mereka boleh buat, sama ada mereka akan disuruh pulang semula ataupun mereka akan dijalankan iaitu test untuk COVID antibody. Kita akan ambil lah sampel daripada kapilari darah ni untuk dia. Tapi berkaitan dengan antibody ni pula, kadang-kadang bila kita mula kena sesuatu virus itu ataupun sesuatu penyakit itu, kuman itu, kita belum lagi produce antibody. Dan ketepatan COVID kit tu pula tidak sampai 99%. Apa yang saya maklum ialah 60% saja. Jadi itulah punca kenapa penyebaran di India tu berleluasa kalau berbanding dengan negara-negara lain. Itu satu. Dan yang keduanya, di India mereka banyak menswastakan rawatan-rawatan COVID. Maksudnya kita pun sedia maklum bahawa rakyat di India adalah 1.3 bilion. Saya tak pasti sama ada pertama ataupun kedua di dalam dunia ini selepas China. Dan bila mereka menswastakan, mungkin macam kita kalau orang kena COVID, sama ada you VIP ataupun you orang biasa sekalipun, you tetap akan masuk hospital kerajaan, betul? Yes, betul. Jadi bila di sana mereka ada yang memilih untuk masuk di hospital swasta, dan hospital swasta tersebut, hospital di swasta bukan sama macam di Malaysia yang betul-betul well established. Kadang-kadang hospital swasta bawah hospital atas rumah. Itu level dekat India. Okay. Jadi mereka mungkin tidak mengikut SOP yang ditentukan oleh kerajaan India sendiri. Dan bila berkata tentang India, bukanlah saya nak memburukkan tempat saya belajar selama 5 tahun, tapi itulah hakikatnya. Mereka tidak mengamalkan penjarakan sosial, kadang-kadang pakai mask pun tak betul, dan tak pakai mask tu pun ramai juga, and then social distancing memang tak diperhatikan langsung. Bahkan ada juga yang dia berarak, go corona. Saya pun tak faham kenapa mereka boleh berlakuan segitu. Sedangkan bila kita berkumpul, lagilah senang untuk kita menjangkiti ataupun dijangkiti virus tersebut. Okey, jap. Rawatan. Ya, teruskan rawatan. Berkenaan dengan rawatan, apa yang saya fahamkan, mereka memberikan steroid kepada pesakit-pesakit mereka. Steroid? Dan juga ada yang steroid, ya. Dan juga ada yang diberikan quinolone, iaitu ubat malaria juga, sama seperti yang pernah viral sebelum ni. Tetapi sekarang ni bila kita kaji balik semula, kita tak nampak apa efeknya lah untuk ubat malaria tu. Okey, doktor. Baik, saya nak respon satu komen Mir Asiah Aziz. Jika hanya berlaku selsema, batuk dan demam panas dalam on off sahaja, adakah dikira COVID-19, doktor? So jika hanya berlaku selsema, batuk dan demam secara on off, adakah dikira sebagai COVID-19? Sebelum saya pass pada doktor, saya pun boleh jawab ni. Sebenarnya dia macam mana cakap? Ada orang yang dia ada simptom macam denggi, dan simptom yang sama, apa yang dia rasa ialah denggi tu, tapi sebenarnya dia tu sebenarnya kena COVID. Ada orang yang dia demam teruk sampai kolaps, terbaring, menggigil suhu sampai 40, belum kena COVID pun lagi. So jangan simply fikir, ni saya cuma nak bagi pendapat lah, nak bagi nasihat. Jangan simply fikir orang yang demam itu, dengar je orang bersin, dengar orang batuk teruk, dengar orang ataupun scan suhu dia 40 terus COVID. Tak boleh. Sebab COVID ni benda yang sangat unik sebenarnya. Ada orang yang tak demam langsung, tak ada apa-apa, doktor sendiri, nothing. Orang yang kena denggi confirm ada simptom. Jarang orang yang kena denggi ni dia sihat walafiat, tegak, berjalan, boleh berlari, tak ada. Tapi COVID ni pelik. Orang yang ada COVID belum sure dia tu collapse. Malah doktor Rizwan sendiri pun tak pernah ada apa-apa simptom, termasuk hilang dia rasa. So, saya cuma nak memberi penjelasan supaya orang berhati-hati bahawa COVID ini dia bukan simply tengok orang batuk, demam terus COVID, ataupun nampak orang tu sihat walafiat, boleh berlari satu padang, orang tu tak ada COVID. So jangan simply dengar, jangan simply fikir kita pergi tempat-tempat yang ramai orang,
scan suhu badan, scan MySejahtera, scan suhu badan, semua orang tak ada suhu yang tinggi, semua orang 36.5. Jangan fikir dalam kalangan mereka tak ada yang ada COVID. Mungkin ada di kalangan mereka tu ada COVID sebab macam doktor lah. Doktor mana ada simptom langsung, demam pun tak. Saya doktor sampai hari ni, saya doktor sampai hari ni daripada saya start kena COVID, disahkan COVID pada 4 hari bulan 10 sampai hari ni doktor, dah lebih 2 bulan saya kena COVID kan. Saya dah lebih 2 bulan saya disahkan COVID. Tak ada satu hari pun saya punya suhu saya melebihi 36.5. Tak pernah. Saya batuk, saya sesema, saya ada sakit sendi, tapi tak pernah sekali pun saya punya suhu lebih 36.5. Jadi susahlah nak kata doktor kan benda ni. Betul. Sebab ini yang menyebab dia macam ni, bila start dengan COVID ni, sebab kita diwar-warkan dengan simptomnya adalah demam, batuk, sesema dan hilang diri rasa. Jadi dia menyebabkan orang kita pun sampai ke satu tahap tu kita panggil paranoid. Bila orang demam saja, batuk saja, ada close contact, kadang-kadang tak ada close contact pun dan tak fit untuk kriteria close contact tu pun, mereka dah bagi tahu, oh ni ada possibility untuk COVID, sekian. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Ya. Betul? Okey doktor. And then doktor, doktor rasa satu benda lah, bila doktor masuk ke ward 43 kan, doktor tengok pelbagai kes yang dikongsikan. Mungkin doktor boleh kongsikan dengan semua yang sedang menonton ni. Ada tak doktor sebab doktor ni senior saya, doktor masuk sebelum saya. So ada kisah yang doktor dapat lebih awal dari saya. Saya dapat dalam grup lain. Ada tak doktor dapat apa-apa kisah yang unik, yang menarik, yang pelik, yang mungkin doktor rasa macam sampai hari ni doktor masih lagi teringat-ingat kisah dia, kisah orang tu? Silakan doktor. Setakat ni kalau sejujurnya tak adalah. Cuma saya tak sangka orang yang kena COVID ni pun dia boleh mendapat loose motion ataupun cerit-berit kita panggil. Saya tak sangka yang rupanya COVID ni salah satu simptomnya. Dia ada satu pesakit ni baru balik dari Sabah. Tak sangka pula COVID punya simptom ni boleh juga cerit-berit. Itu yang pun saya baru tahulah. Ya, selain daripada tu tak adalah. Tak adalah. Cuma ada tak macam yang nampak stres, yang nampak kecewa, yang nampak risau dengan family lah macam tu? Itu sememangnya ada yang risau. Kadang-kadang kita dengar perbualan orang bila dalam satu ward tu yang 50 orang tu, kadang-kadang kita bukan curi dengar, kita terdengar perbualan orang yang mengatakan bahawa dia bercakap dengan majikan, yang majikan kata tak perlu datang kerja sekian, sedangkan dia ni dah disahkan doktor, keluar ward, tidak akan menjangkiti orang lain. Tetapi kita dengarlah dari segi tonasi dia berbual tu pun kita tahu betapa stres dia bila bercakap tu, yang orang tak percaya yang kita ni bebas COVID dan tidak akan menjangkiti orang lain dan tidak berbahaya, yang kita panggil tidak berbahaya kepada masyarakat awam. Dan ada juga yang lebih-lebih kepada kita keluarga lah, mereka yang kami ni rasanya dalam masuk dalam ward tu kami yang paling muda lah. Kiranya yang lain semua macam dah berkeluarga. Saya muda lagi. Saya baru 22. Muka je dah, muka yang nampak tu. Okey. Sama. Ada juga yang risau. Kita boleh nampak dengan riak muka tu. Yang bila dia tahu kita ni ada background dari perubatan, datang ke katil kan. Macam mana doktor, saya nak tanya lah. Macam kalau COVID ni memang sikit, kadang-kadang soalan dia tanya tu sebenarnya dia dah tahu. Tapi disebabkan yang kita panggil reassurance lah. Untuk kita sedapkan hati dia, beritahu bang, insyaAllah tunggu dengan KKM punya ujian swab macam mana, insyaAllah isteri dan anak tu okey, kita akan cuba untuk tenangkan mereka. Sebab bila kita sakit, kesihatan mental kita tak okey, dia akan menyebabkan kita pun lagi down tau. Yes. Betul. Cuma saya setujulah doktor, kadang-kadang kita kesian tau. Saya ni mungkin rezeki saya lah dapat environment yang okey, dapat majikan yang okey, dapat kawan-kawan yang okey, family yang okey. So saya tak mungkin tak berapa terkesan sangat lah kan. Cuma saya harapkan dapat boleh keluar duit KWSP lah. Okey, tak adalah. Cuma bila tengok kawan-kawan yang lain doktor, kadang-kadang dia orang pun selalu juga tanya saya, bila nak keluar daripada ward COVID-19, doktor ataupun pihak KKM hanya bagi kita satu surat mengatakan dah boleh keluar, bagi MC dan juga dia bagi fit for works, boleh pergi kerja dah. Dia kata besok kau dah boleh kerja dah, tak ada masalah. Besok dah boleh kerja dah. Tapi masalahnya masyarakat tak faham. Dia orang duk fikir macam apa buktinya kau ni dah pun sihat? Apa bukti yang kau ni dah pun negatif? Apa dokumen yang boleh
mengatakan kau tu dah pun negatif. Susah nak cerita. Doktor sendiri macam mana bila doktor keluar pada 4 hari bulan pagi, apa yang doktor harapkan? Doktor harapkan mesti doktor pun harapkan satu dokumen nak tunjuk aku dah negatif. Betul tak? Kan? So, kalau ikutkan personally saya rasa macam bila kita keluar daripada ward COVID tu, kita rasa macam kebal tau bila berada dalam bila ada di public. Kita dah kena COVID dan kita dah ada produce antibody, dan kebarangkalian untuk kita dijangkit itu agak rendah juga berbanding dengan orang lain di luar sana. Yes. Dan saya pun berharap juga kita pun dibekalkan dengan satu surat yang mengatakan bahawa telah dirawat dan telah sembuh sekian-sekian. And then mungkin sebab saya dari India ke Malaysia and then terus pulang ke rumah, jadi saya tidak berjumpa dan tidak pula bekerja, jadi tidak berjumpa dengan masyarakat yang lebih banyak. Dan saya pun bila balik rumah pun saya sambung lagi 7 hari duduk di rumah, tidak keluar ke mana-mana. Oh, sambung lah. Sendiri buat lah ni. Sendiri buat lah. Sendiri buat. Okey lah. Okey, cuma doktor ada yang tanya ni, apa nama, betul ke pesakit COVID ni akan kebal 3 bulan? Setakat kajian perubatan, macam saya cakap, COVID adalah satu benda yang baru untuk 2019 dan 2020. Kita dari masa ke masa kita akan buat kajian, dan latest kajian yang keluar dari, saya tak silap saya, dari Israel, yang mengatakan bahawa paling awal reinfected COVID ni adalah 3 bulan. Iaitu seorang doktor tu telah diuji positif semula untuk swab test dia setelah 3 bulan sembuh daripada COVID tu. Tapi mungkin disebabkan oleh berkerjaya dia sebagai seorang doktor, iaitu yang selalu expose dengan pesakit COVID kan, yang manage pesakit COVID. Tapi pada kita yang di luar sini dan tidak mempunyai exposure yang tinggi, lebih lagi kalau kita mengamalkan benda-benda yang sepatutnya, mencuci tangan, jarak 1 meter, tidak bersembang dekat dan sebagainya, saya rasa agak susah untuk kita diinfect balik semula. Tapi sebenarnya saya cuma nak kongsikan dengan Puan Nur Haslina tadi bertanya pasal betul ke 3 bulan kebal COVID ni. Saya cuma nak kongsikan yang saya sendiri dalam kalangan mereka yang dalam orang panggil eksperimen team. Maksudnya saya ni diambil ujian untuk nak membantu KKM ataupun Pusat Penyelidikan IMR ke? Pusat Penyelidikan Perubatan, untuk mereka nak tengok sejauh mana sebenarnya pesakit COVID ni boleh bertahan. Sebab mereka nak tengok selepas 3 bulan macam mana. Saya dah diambil darah saya, mereka datang depan rumah saya, doktor. Datang depan rumah saya. Dia ambil darah saya lebih kurang berapa ml, dan mereka kata nak tengok selepas 3 bulan ada tak lagi antibodinya. And then dia kata nanti selepas 100 hari dia datang lagi. Bukan 100 days. Selepas 200 days dia akan datang lagi. 200 hari dia akan datang lagi, nak tengok lepas 200 hari ada tak lagi dia antibody. Lepas tu selepas tahun setengah dia datang lagi. So dia kata kajian dia akan tamat pada 2022. So saya ni sebagai bahan ujian ni akan kena rela memberi darah saya sampai 2022. Jadi nak tengok sejauh mana saya ni masih lagi bertahan. Jadi pendek kata sebenarnya kajian terhadap COVID-19 ni takkan berhenti ataupun belum lagi berhenti, betul. Dan juga belum lagi mendapat satu keputusan yang muktamad. Dia dah confirm lepas 3 bulan dia tak ada lagi ke, ataupun dia dah kebal ke, ataupun dia tu memang siapa yang bekas pasal COVID ni dia akan kebal ke, takkan dijangkiti lagi. Tak juga doktor, sebab apa? Seorang sahabat saya daripada Johor, dia disahkan positif kembali selepas 3 bulan. Dia comeback positif. Dia salah seorang daripada kawan baik daripada Puan Nur Aiza, daripada Puan Aiza juga. Puan Aiza yang pernah viral sebelum ni. Dia disahkan positif selepas 3 bulan. So mungkin nak kata kami ni kebal, taklah kebal kot. Kalau kena pisau, luka juga. Tak ada, cuma dalam bab kebal COVID ni memang saya boleh katakan sudah ada kes yang dijangkiti semula. Malah di luar negara pun saya dengar banyak kan? Banyak sebenarnya. Tapi yang saya baca paling awal setakat ni 3 bulan. 3 bulan. Macam yang cikgu cakap tadi tu, ini merupakan satu virus yang baru dan setiap negara mereka mempunyai strain virus yang berbeza. Macam di Malaysia pun kita punya virus strain daripada Filipina, kita punya virus strain dari India. So mungkin setiap virus tu, setiap strain tu mempunyai menghasilkan daya tahan yang berbeza kepada setiap individu. Jadi saya kata multifaktorial lah. Dan in fact sebenarnya dalam latest guideline daripada KKM
kerajaan sendiri pun mereka akan cuba mengujinya setelah 3 bulan daripada tarikh keluar dari wad. Okey doktor, saya nak bagi doktor soalan terakhir doktor. Okey. Okey. Kalau orang itu dapat berita dia positif COVID-19, apakah yang sepatutnya dipersiapkan mindanya? Dia perlu risau ke, dia perlu apa ke? Doktor bagi sedikit panduan pada mereka based on your experience masuk dalam wad COVID-19. Okey. Bila saya cerita pengalaman saya sendirilah supaya saya boleh correlate untuk apa yang saya sampaikan lah. Yang pertama, bila kita dapat telefon tu, kekal tenang dan kekal rational. Jangan tiba-tiba terus gelabah, scan. Kekal tenang, ambil nafas dalam and then fikirkan apa seterusnya. Ikut arahan yang diberitahu oleh pegawai KKM apa arahan seterusnya. And then kemudian apa yang kita boleh buat ialah kenal pasti selama 14 hari sebelum ini daripada tarikh yang ditelefon itu, dengan siapa kita berjumpa, ke mana kita pergi dan dengan siapa yang kita berjumpa rapat. So mungkin dari situ kita boleh membantu orang lain untuk mengelakkan daripada berlakunya penyebaran COVID ni. Dan yang seterusnya, anggap pada saya tidak mempunyai sedikit pun saya tidak rasa sedih ke apa ke, cuma saya rasa mungkin ini dugaan je lah. Yang paling penting ialah kekal tenang, dan mungkin ini adalah satu ujian yang pada saya sendiri sebagai seorang doktor perubatan, saya rasa ini adalah cabaran untuk saya duduk di 14 hari dan saya akan rasa macam mana pesakit saya duduk dalam wad selama 14 hari. Macam mana. So ini adalah satu pelajaran untuk saya jugalah, apa perasaan pesakit bila kita admitkan pesakit tu 14 hari sebabkan sakit yang sedang dialaminya. Ya. Dan yang paling penting ialah untuk keluarga pula support. Macam saya, ibu saya, ayah saya, keluarga saya, mereka support saya. Bagi tahu, tanya khabar. Walaupun kita tak ada simptom ni, tapi kita cuba bagi tahu yang everything is okay, jangan risau, dan bagi support because after all, kadang-kadang mereka yang dijangkiti COVID ni, dia bukan sakit disebabkan COVID tu, tapi disebabkan kesihatan mental tu sendiri terganggu. Ya. Okey doktor, saya nak respon sikit ni. Zizan Chu, cikgu, betul ke pesakit yang berumur dan punya penyakit kronik yang teruk dan dijangkiti COVID, mereka dikomakan? Tolong tanya doktor. Ada, memang ada sebenarnya, memang ada. Suami Puan Aizah sendiri yang meninggal, inspektor apa nama dia, lupa dah. Dia dikomakan kerana dia sudah menjadi terlalu sukar bernafas. Dia tak boleh bernafas, teruk sangat. So dia dikomakan dan diberi bantuan pernafasan. Sebab kalau dia tak dikomakan, dia mungkin akan lebih struggle. So dia dikomakan dan diberi bantuan pernafasan, tapi agak menduka ceritakan takziah pada Puan Aizah sendiri, sebab selepas 1 hari dikomakan dia meninggal dunia. So memang ada, saya dengar bukan 1-2 kes, banyak kes yang kronik ini memang memang dikomakan. So doktor, kenapa mereka ni dikomakan? Mungkin doktor ada pendapat dari segi medik. Kalau ikutkan, saya sendiri tidak punya pengetahuan luas berkenaan dengan itu. Mungkin kenapa dikoman itu adalah mereka yang dia berada di stage 4 dan saya sendiri tidak terlibat. Tapi secara logiknya, apa yang boleh kita, betul lah macam yang cikgu cakap tadi tu, ada satu tahap tu kita kena komakan pesakit disebabkan mereka terlalu, saya kata, susah untuk bernafas disebabkan paru-paru tu telah dijangkiti dan kuman telah memenuhi paru-paru tu. Jadi dia akan kacau dinamik pernafasan tu sendiri. Jadi lebih baik untuk kita manage pesakit tersebut dengan induce koma atau koma induce. Yes. Okey doktor, saya kira untuk malam ni doktor, itu dulu doktor. Kita akan terus bersiaran lagi, insya-Allah. Kalau doktor ada lagi, mana tahu akan datang, saya panggil lagi, mana tahu kan, insya-Allah kan. Okey. So doktor, last word from you untuk mereka semua yang sedang menonton Harian Metro dari wartawan. Silakan doktor. Saya ingin berpesan kepada semua rakyat Malaysia, kita pernah suatu ketika kita dah landaikan lengkuk COVID-19 ni. Kenapa tidak kita lakukannya sekali lagi? Tak susah sebenarnya. Amalkan 3S, elakkan 3S, amalkan 3W, dan insya-Allah kita akan kekal. Semoga pengakhiran 2020 ni adalah pengakhiran untuk COVID juga. Kita buka buku baru 2021 ni dengan landaian COVID-19 dan kita kembali kepada norma kita sebelum ini. Ya. Okey doktor. Terbaik doktor. Okey doktor, assalamualaikum doktor, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Alright.
Okey tuan-tuan, jadi itulah dia perkongsian yang cukup hebat sebenarnya, panjang lebar daripada Dr. Rizwan kita. Walaupun mungkin kami tak dapat nak terlalu detail sangat apa yang berlaku dalam Wad 43, tapi cuma untuk nak bagi tahu pada korang semua bahawa sebenarnya disahkan COVID-19 memang tidak ada ubat. Saya tak nak cakap benda ni terlampau kerap sebab apa, bila saya ulang orang akan salah tafsir. Orang punya pemahaman bila saya kata COVID tidak ada ubat dan tidak ada rawatan yang diberikan secara khusus kepada pesakit COVID-19 dalam fasa 1 ataupun dalam wad isolasi, orang akan berfikir macam untuk apa lagi nak dibuang masa bawa dia orang tu pergi ke hospital. Untuk apa sedangkan boleh sembuh sendiri? Kenapa tak simpan di rumah aja? Jadi itulah pemahaman yang mungkin salah. Ramai orang yang salah tafsir dalam soal ini. Mereka mengambil mudah, mereka mengambil pendekatan, membuat pemikiran yang mudah bagi mereka. Bagi mereka, untuk apa? Untuk apa nak dirawat kalau memang tak boleh dirawat? Untuk apa nak dirawat kalau penyakit itu boleh baik sendiri? Cuma kita kena faham bahawa penyakit ini dia agak unik dan sampai sekarang sebenarnya kajian demi kajian masih lagi dibuat. Masih lagi tidak ada satu solusi yang tepat bagaimanakah untuk menguruskan pesakit COVID. Kerana jangkitan terus berlaku. Kenapa Dr. Rizwan menasihatkan korang untuk bersedia mental and physical jika kita dijangkiti COVID-19? Kenapa? Sebab korang ingat tak lagi? Siapa masih ingat lagi pada ketika bulan 3, bulan 4, bulan 5 ketika itu tuan-tuan, kes COVID tidak begitu banyak. Tak banyak pun, sehari dalam 14, paling tinggi pun 100, maksimum 100 lah time tu. Paling tinggi 100. Kita kalau dengar bunyi ambulan masuk ke taman, kita dah mula rasa macam dia punya satu benda berita eksklusif. Kan? Habis orang viral, orang tag, orang akan share sana sini nak bagi tahu taman dia ada orang kena COVID. Maksudnya betapa time tu kes COVID ni sangat-sangat rare, sangat-sangat payah kita nak jumpa. Kalau jumpa pun memang akan jadi viral gila-gila. Kerana benda tu memang sangat-sangat susah kita nak jumpa. Tapi sekarang tuan-tuan, sekarang ni saya ni berdepan dengan pelbagai soalan, pelbagai WhatsApp, pelbagai mesej, kawan-kawan kiri kanan yang dulunya berkawan dengan saya tiba-tiba kena. Kalau sebelum ni kita tak ada pemikiran sejauh itu pun, kita mula rasa macam kalau orang kena COVID agak rare. Susah nak dengar kawan kita kena COVID. Jarang kita nak dengar saudara aku kena COVID. Jarang nak dengar cousin aku kena COVID. Jarang nak dengar orang ini kena COVID. Tapi sekarang tuan-tuan, ada di mana-mana. Tiba-tiba dengar kawan kita kena. Tiba-tiba dengar adik, anak saudara kita kena. Kadang-kadang tiba-tiba dengar pak saudara kita kena. Kadang-kadang dengar pula kawan kita kena. Jadi benda tu macam bukan lagi satu benda yang rare. COVID is not rare anymore dalam Malaysia ni. Bukan lagi rare. Dia dah jadi macam satu penyakit yang memang ada di mana-mana dan semua orang boleh kena. Sesiapa saja. Tak mustahil korang sedang menonton ni pula mungkin besok lusa ada yang kena. Tak tahu. Jadi persiapkan mental dan fizikal. Jangan risau. Jangan takut sangat. Jangan panik sangat. Jangan rasa macam alamak satu pengakhiran dalam hidup aku bila kena COVID, ataupun satu pengakhiran yang sangat-sangat mendukacitakan bila aku kena COVID. Tak ada. Jangan risau. Nothing. Tapi walaupun nothing, jangan pula kita ambil mudah, tak menjaga SOP. Jangan pula kita mengambil mudah, tak apalah kalau kena pun aku kena. Okeylah, fine, tak ada masalah, kena lah. Kalau kena pun aku boleh sembuh sendiri. Tak ada masalah. Aku sihat walafiat. Aku tak ada masalah. Itu masalah dia. Itu masalah pada masyarakat kita. Take it very easy. Dia ambil terlampau mudah. Bagi dia macam, aku dengar cikgu kata COVID tak ada ubat. Aku dengar cikgu kata kalau kena pun boleh sembuh sendiri. Lepas 14 hari boleh balik rumah. Aku dengar tak ada masalah pun. Aku dengar ramai orang, beribu orang yang sembuh hari-hari. So apa masalah dia? Itu masalah orang kita. Orang kita ambil mudah. Sedangkan realitinya, penyakit COVID ni ada di mana-mana dan boleh menjangkiti sesiapa saja pada bila-bila masa dan entah di mana dia boleh kena. Dan masalahnya pula, ia boleh menjangkiti kepada golongan yang mungkin berisiko tinggi. Itu isu dia. Korang kena lantak korang lah. Korang kena lantak korang. Tapi kalau kena pada mak bapak korang macam mana? Kalau kena pada atuk korang macam mana? Kalau kena pada kawan-kawan yang memang ada masalah sakit jantung ke, ada masalah kencing manis ke, ada masalah darah tinggi ke, macam mana? Kalau korang yang memang kurang sihat walafiat, korang mungkin tak risau. Tapi korang cuba fikirkan, jika korang menjadi punca kepada orang lain yang mungkin bermasalah, berisiko tinggi,
dijangkiti COVID-19 dan mungkin membawa maut kerana dia ada masalah-masalah lain. Itu kena fikirkan. Itu kena muhasabah diri. Itu kena faham. Kena hadam betul-betul. Okey? Saya kira mungkin semua orang faham. Tuan-tuan, saya ulang sekali lagi. Saya dalam Wad 43 memang tak ada ubat. Memang tak pernah diberi ubat walau sebutir ubat COVID pun. Dan kerana itu saya nak mengesahkan bahawa COVID-19 memang tidak ada ubat. Memang tidak ada rawatan. Memang tidak ada apa-apa rawatan diberikan. Saya masuk 3 wad, okey? Saya masuk 3 wad. Saya pergi wad 43. Saya masuk wad 5A, wad rawatan. Saya pergi pula ke wad 36. Ketiga-tiga wad saya pergi ni, hanya kaedah hanya berbeza. Hanya kaedah pengendalian pesakit yang berbeza. Dekat wad 5A, doktor ada 24 jam. Doktor akan monitor kami 24 jam. Doktor ada setiap masa. Dan doktor sentiasa akan tengok apa keadaan kami. Tapi bukan merawat dengan ubat. Rawat hanya untuk kalau kami batuk. Ada orang kata, cikgu, saya diberi ubat anti radang. Itu ubat anti radang, bukan ubat COVID. Okey? Jadi, tapi dalam wad 43 tak ada. 43 tidak ada ubat-ubat khusus macam ubat anti radang ke tak ada. Yang ada hanya ubat yang khas untuk penyakit yang korang sedang alami. Okey? Okey, saya jawab juga. Apakah COVID-19 ini boleh dipanggil psikologi fizikal? Jawab cikgu. Psikologi fizikal, maksud dia apa ya? Oh, penat ni. Saya bukan pakar psikologi. Ya betul, suami saya pun tak pernah diberi ubat. Thank you Nur Aslina kerana mengesahkan. Okey, saya maaf Fazil Van. Saya tak boleh jawab kerana saya bukan pakar psikologi pun. Tapi saya tak faham soalan sebenarnya. Saya tak faham soalan ni. Okey, baik. Apa lagi soalan-soalan lain? Cikgu, hari ni kes di Malaysia 1335. Singapura 5 kes. Singapura dah buat mass screening pada bulan 3, bulan 4 hari tu hari. Kalau korang perasan, bulan 3, bulan 4 Singapura tinggi tau. Singapura sampai 400-500 kes sehari tau. Dan mungkin kerana Singapura telah ada dia punya strategi yang baik lah. Malaysia bukannya tak baik, tapi kita masih berdepan dengan masalah kluster-kluster utama. Big cluster yang melibatkan warga asing, yang melibatkan tempat kerja, yang melibatkan tapak pembinaan. Susah tuan-tuan, susah. Korang tahu, korang mesti faham macam mana payahnya nak menguruskan warga asing. Payahnya nak buat macam mana? Nak bagi dia orang duduk satu bilik 2 orang, tak boleh. Memang tak boleh. Jadi penularan COVID-19 susah nak dikawal dalam kalangan warga asing ni. Sebab mereka duduk dalam rumah 15 orang. Korang dengar dulu, siapa yang masih ingat lagi pada bulan 3, bulan 4 ketika PKPD dibuat di Selangor Mansion dan juga Malayan Mansion di kawasan Masjid India, satu rumah 30 orang. Korang fikir macam mana? Satu rumah 30 orang, macam mana korang fikir? Macam mana dia punya lifestyle dia orang? Macam mana benda tu nak dikawal? Memang susah lah. Okay? Alright, saya kira untuk malam ini itu dulu. Saya jemput kalian semua. Tuan-tuan, saya nak wawarkan bahawa pada penghujung bulan Disember, bulan inilah, bermula daripada 27, 28, 29, 30, 31, 5 hari. 27, 28, 29, 30, 31. 5 hari berturut-turut. Dari wartawan akan bersiaran secara langsung 5 hari berturut-turut, membicarakan topik yang berbeza dan menemubual wartawan-wartawan yang berbeza. Ini special edition. Edisi khas untuk anda semua. Contohnya, ada sesi khas bersama dengan wartawan jenayah yang akan berkongsi tentang pengalaman seorang wartawan membongkarkan isu jenayah dalam negara. Ada pula interview dengan wartawan hiburan yang akan berkongsi tentang yang akan share pengalaman sukar dia, rumit dia, suka duka dia membuat liputan tentang hiburan. Korang ingat seronok jadi wartawan hiburan, rapat-rapat dengan artis ni. Tak semestinya, sebab ada benda yang sukar untuk mereka nak laksanakan. Jadi tuan-tuan, berjumpa, jangan lupa 5 hari berturut-turut bermula 27 sampai malam tahun baru. Malam tahun baru ni 31st ni akan ada kemuncaknya. Kemuncak yang sangat-sangat kemuncak. The best of the best story of the year. Saya akan interview dengan wartawan yang memang cukup hebat, yang memang ada pengalaman gila membuat pembongkaran yang mungkin memberi risiko pada diri dia, tapi dia berjaya membongkarkan satu kisah yang cukup hebat sampai dia menang anugerah wartawan Malaysia. So, tunggu 5 hari berturut-turut bermula 27 sampai 31 hari bulan. Tuan-tuan, untuk malam ni
Itu dulu. So siapa yang mungkin nak terus bertanya, siapa yang mungkin nak tahu lebih maklumat lanjut, boleh pergi ke Facebook saya. Facebook saya Azrul Afandi Sobri HM. Azrul Afandi Sobri HM. Boleh tanya saya secara direct dekat Facebook saya. Tanya secara direct, insya-Allah ada kesempatan saya akan jawab. Okey tuan-tuan. Untuk malam ni itu dulu tuan-tuan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam untuk mereka semua, untuk anda semua. Terus setia bersama dengan Harian Metro. Assalamualaikum.